السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pertama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah, kerana jika tidak dengan izin dan pertolongan Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, tak mungkin program khas yang dianjurkan oleh pihak Yadim dan juga masjid dapat dilaksanakan dengan baik pada malam ini. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terima kasih kepada pihak Yadim, Ustaz Zuhri, Tuan Haji Fuad, pimpinan Yadim Perlis, pihak masjid yang sudi memberi peluang kepada saya untuk mengisi program bulan dakwah yang diadakan di masjid ini. Tuan-tuan hadirin mukminin, mudah-mudahan kita semua yang berada di dalam masjid ini dikira dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebahagian daripada hamba-hambanya yang terlibat di dalam kerja yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dan tuan-tuan, kita mempunyai tanggungjawab yang besar sesuai dengan kadar kemampuan ilmu pengetahuan masing-masing. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ballighu anni walau ayah, dalam hadis yang kerap dan selalu kita ulang dan baca. Sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Setiap daripada kita yang menuntut ilmu ini wajib menyampaikan ilmu yang kita dengar kepada orang yang berada di bawah tanggungan kita. Sebab dalam hadis yang juga selalu dan kerap kita ulang dan kita baca daripada sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tadhulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan berganjak dua kaki anak Adam itu di hadapan Allah Azza wa Jal sehinggalah ia ditanya tentang 4 perkara. Hadis yang selalu kita baca. Di antara perkara besar yang Allah akan minta supaya kita menjawab, menjelaskan di hadapan Allah pada hari kiamat, dan Allah tidak akan melepaskan kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yus'al an ilmihi fima fa'al. Allah akan bertanya kepada hamba-hambanya tentang ilmu yang mereka dengar, tentang ilmu yang mereka baca, tentang ilmu yang mereka dapat dan mereka tuntut. Fima fa'al, kemanakah ilmu itu disampaikan dan digunakan. Sebab itu tuan-tuan, saya menasihati diri saya dan kita semua, marilah
kita ada sikit semangat untuk menyumbang di dalam jalan-jalan kehidupan kita ini, dakwah kepada Allah dan Rasul sesuai dengan kedudukan kita. Siapa yang ada anak isteri, dia bercakap pada anak isteri. Siapa yang ketua kampung, cakap pada orang kampung dia. Siapa yang bos, ketua jabatan, ketua unit, ketua bahagian, yang ada anak-anak buah, bercakap sesuai dengan ilmu yang dia tahu. Kerana esok, seperti mana harta akan disoal, demikianlah ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baina rajulun bifalatin minal ard fasami'a sautan fis sahabah isqi hadiqata fulan fatanahha dhalika as-sahab fa'afragha ma'ahu fi harrah فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان الاسم الذي سمع في السحابة فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ قال أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلوثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا أو كما قال. Hadis sahih riwayat Muslim. Kita tengok terjemahan dia, sebab tajuk kita ni pun berkait dengan hadis yang kita nak baca ni. Baina rajulun bifalatin minal ard. Satu hari ada satu orang laki-laki, rajulun, tak disebut nama dia, bifalatin minal ard, dia duduk seorang diri di tengah padang pasir. Falatin minal ard, di tengah padang pasir yang luas. Tengah-tengah dia duduk berehat tu. Fasami'a sautan fis sahabah, dia dengar suara daripada awan, tapi dia tak nampak siapa dia yang bercakap. Tengah-tengah dia duduk sorang-sorang di padang pasir yang tak ada manusia di situ. Bifalatin minal ard, orang tak ada, dia seorang. Tiba-tiba dia dengar suara itu mari daripada awan. Fasami'a sautan fi sahabah, dia dengar suara itu mai keluar bunyi
daripada awan yang duduk di atas dia. Apa awan tu kata? Atau suara tu kata? Suara tu sebut, yang dia dengar daripada awan tu, isqi. Suara tadi ni mengarahkan awan tu pergi menurunkan. Isqi ni perkataan Arab siram. Maksudnya dia dengar suara itu memberikan arahan kepada awan yang duduk di atas kepala dia untuk pergi turunkan hujan, siram. Hadiqah. Hadiqah, kebun. Kebun siapa? Hadiqata fulan. Dia sebut kebun satu orang, nama tu dia tak sebutlah, tapi suara tu ada sebut nama sekian-sekian. Umpamanya nama Mahmud ke. So awan, suara daripada awan tu kata, pergi turunkan hujan di kebun fulan. Dia sebut nama kawan tu. Fatanahha dhalika as-sahab fa'afragha ma'ahu fi harrah. Awan tu bila dia dengar suara tadi ni, laki-laki ni duk tengok, lelaki ni nak dengar suara tu dan dia tengok awan itu bergerak selepas suara tu suruh. Suara tu mari daripada awan tu. Mari daripada awan tu. Fatanahha dhalika as-sahab fa'afragha ma'ahu fi harrah. Maka awan tadi pun pergilah bergerak sehinggalah sampai di suatu kawasan harrah, satu kawasan batu-batu hitam yang tinggi sikit. Dia turun hujan di situ. Dia turun hujan di situ. Fa-idza syarjatun min tilka syiraj. Apa yang berlaku? Bila dia turun air dalam atas batu tu, air itu mengalir. Mengalir. Mengikut saluran daripada tempat dia turun tu, air itu mengalir. Mengalir. Lelaki ni, apa dia buat? Fatatabba'al ma'. Dia ikut pergi mana air tu. Dia tengok air hujan yang turun tadi ni mengalir, pergi betul-betul ke suatu kebun milik seorang laki-laki. Selepas disuruh oleh suara tersebut, awan itu pun bergerak, berhenti di suatu tempat, turunkan hujan, air itu mengalir masuk saluran, pergi betul-betul kepada kebun lelaki tadi. Bukan lelaki yang dengar tu, second, lelaki yang kedua. Lelaki yang kedua. Boleh? Fa'idha rajulun qa'imun fi hadiqatihi yuhawwilul ma' bimishatihi. Bila nampak kata ayak tu duk mai, laki-laki yang tuan kebun tu, sahib dia tu, pemilik kebun tu, buatlah laluan air nak bagi ayak tu masuk mai kebun dia. Dan ayak tu memang masuk pi ke kebun dia saja. Masuk, ayak tu memang masuk betul-betul saluran kebun dia. Masuk mai ke kebun dia. Dia pun duk korek bagi ayak masuk mai kena pokok-pokok ni semualah. Lelaki yang ikut awan tadi ni, yang ikut daripada awal ayak hujan tadi ni, dia tanya. Faqala lahu, ya Abdullah. Lelaki yang dengar suara daripada awan, sami'a sautan fis sahabah, yang dia dengar daripada awan tadi ni, dia ikut awan tu
turun tang mana, dia jumpa tuan kebun tu. Tuan kebun tu, nama dia, suara tu habaq dah tadi. Cuma dia nak tahu betul ke nama suara tu dengan kawan yang duk korek tu. Dia dengar dah. Suara yang ada di awan tadi dah sebut secara jelas, terang, nama siapa, kebun siapa. Awan tu pun pi. Lah dia nak cek, betul tak nama kawan tu sama dengan nama yang dia dengar daripada suara atas langit tadi. Dia tanya. Faqala lahu. Dia tanya pada tuan kebun. Tapi dia tak panggil nama tu lah. Dia tanya. Ya Abdullah. Dia kata, wahai hamba Allah. Ini biasalah. Bila kita tak kenal satu orang, kita akan sebut, wahai hamba Allah lah. Macam kita tak tahulah bahasa kita. Tapi kalau Arab, ya Abdullah. Wahai hamba Allah. Itu panggilan untuk orang yang dia tak tahu. Dia nak panggil. Dia nak keluar. Dia nak panggil. Dia tak tahu nama kawan tu. Dia akan kata, ya Abdullah. Ya Abdullah. Abdullah. Wahai hamba Allah. Kita semua ni Abdullah. Kan? Satu orang Arab, dia tanya Melayu kita, nama Abdullah. Dia kata, masmuka? Masmuk. Apa nama hang? Melayu ni punya, ismi Abdullah. Nama aku Abdullah. Dia kata, kita semua Abdullah. Siapa dia? Dia kata, nama aku Abdullah. Dia kata, nahnu kullu. Semua kita hamba Allah. Abdullah. Dia tanya, masmuka? Dia kata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, apa nama engkau? Dia tertanya-tanya kenapa, bagaimana, sebab apa hebatnya lelaki ini sehingga ada arahan untuk awan bergerak siram kebun dia. Dapat suatu arahan langsung dengan disebut nama dia secara terang-terangan. Perintah itu hanya untuk kebun dia. Masmuka, hang nama apa? Dia kata, qala fulanun. Dia kata, nama aku sekian-sekian. Apa pasal tak sebut? Nama dia tak penting. Nama apa pun tak penting. Yang penting dia buat apa. Okey. Dia pun bagi tahu, introduce nama dia apa dia? Lismilladzi sami'a fis sahabah. Sebiji, exactly, tepat lagu mana yang suara awan tadi habaq. Contoh kita kata tadi apa? Mahmud. Suara awan tu kata, pi kebun Mahmud, turun ayam atas kebun dia. Dia pun tanya, masmuka? Mahmud. Lebih kurang macam itulah contoh. Muhammad ke, Ramli ke apa ke. Sama. Dia habaq nama dia, lismilladzi sami'a fis sahabah. Dia habaq nama dia tu bila dia introduce, dia perkenal diri dia tu, sama nama tu dengan nama yang suara tadi habaq. Tepat. Tuan-tuan, duk tak duk satu orang mai tanya nama kita, tentu kita pelik. Kita tak kenal dia, dia tak kenal kita, kita pun tak tahu dia mai mana, apa tujuan dia, mai apa nama hang. Tentu menimbulkan satu tanda tanya, menimbulkan suasana yang pelik. Apa pasal ni? Dia ni siapa dia? Mai duk soal siasat, mai duk tanya nama aku. Kan? Daripada mana pun tak tahu, tiba-tiba cuih mai kebun ni. Tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata, fama tasna' fiha. Lepas kawan tu habaq nama dia, dah betul, dia cek betul. Dia tanya, fama tasna'u fiha. Apa amalan yang hang buat
berkait dengan rezeki daripada kebun ni. Soalan dia, fama tasna'u, apa yang kau buat? Lepas tanya nama, lepas cek nama tu betul macam nama yang suara di awan tu sebut. Dia tanya second question, apa dia? Hang kalau dapat hasil, bila tuai hasil, dapat keuntungan daripada tanaman ni, fama tasna'u hadha, hang buat apa? Tu soalannya. Fama tasna'u fiha, apa yang kau buat daripada hasil yang engkau perolehi daripada tanaman kebun ni? Pelik. Mula tanya nama, lepas tu duk soal siasat pula, duit pi ke mana? Income tax ke? Kita kalau orang tanya macam ni pun tentu tertanya-tanya, kita yang ditanya tu. Dia kata, idza qulta hadha, dia kata, oleh kerana hang tanya, abang kalau tak tanya aku tak ceritalah. Tapi oleh kerana hang tanya, oleh kerana hang nak tahu, pasal aku dengar nama hang langit disebut. Aku dengar suara hang di awan. Dan awan itu diarahkan untuk mari ke kebun hang saja. Dan air hujan itu diarahkan untuk menyirami kebun hang. Aku nak tahu hang buat apa. Apa besarnya hang di sisi Tuhan. Apa amalan sehingga Allah mengangkat kedudukan hang. Apa rahsia hang? Dia kata, oleh kerana hang tanya, kalau aku tak ceritalah. Aku tak habaq apa amalan. Amalan ni antara kita dengan Tuhan. Bukan untuk kita cerita, untuk kita heboh, untuk kita nak besar diri kita dengan orang. Tak. Antara kita dengan Tuhan. Tapi dia kata, oleh kerana hang tanya, aku cerita. Dia kata, pertama, fa'atasaddaqu bithuluthihi. Apabila dapat sahaja hasil, tiap-tiap kali dapat hasil, tiap-tiap kali dapat jualan tuaian, first 1/3 aku akan tolak untuk zakat dan sedekah. Setiap kali musim menuai, setiap kali dapat hasil, selesai saja jualan, 1/3 tak pernah miss walaupun sekali. 1 bahagian zakat ataupun sedekah. Kalau kata cukup haul, zakat. Kalau tak cukup, 1 bahagian daripada 3 tu sedekah. Tetap. Ada berapa lagi? 1/3 ada 2 lagi. Semua 3/3. Dia kata 1/3 sedekah. Wa akulu ana wa iyali thuluthan. Aku ambil 1/3 untuk aku makan dan nafkah anak bini aku. Sangat hebat. 1/3 sedekah, makna kalau kata 3,000 musim tu boleh 3,000. Kalau musim tu boleh 3,000, 1,000 zakat atau sedekah, 1,000 untuk belanja diri dan keluarga. Last sekali dia kata apa? Wa aruddu fiha thuluthahu. Dan 1/3 lagi aku berikan semula sebagai modal pusingan untuk tanaman yang berikutnya. Hadis riwayat Muslim. Itu dia. Rahsia daripada lelaki ni yang dia bongkar, yang kita dengar satu suara daripada awan. Allah telah memberikan karamah. Yang ni dia panggil karamah.
satu kemuliaan untuk dia. Allah Subhanahu wa taala arahkan awan untuk pergi kebun dia saja. Turun hujan tangtu saja. Dan Allah nak tunjuk keistimewaan lelaki ni. Allah pendengarkan suara di awan tu. Suara siapa? Suara malaikah. Kerana kita tahu ada malaikat yang ditugaskan untuk jaga aturan berhubung dengan hujan. Mikail. Jadi dia dengar suara gaib, suara yang tak nampak orang tapi saut. Sami'a saut. Dia dengar suara tu, suara malaikat. Malaikat yang bertindak di atas titah perintah Allah. Hadirin mukminin, kita tengok ulasan ulama berhubung hadis ni. Kita baca sikit. Fi hadzal hadis yukhbiru an-nabi sallallahu alaihi wasallam an qissati ar-rajul yattaqi Allah fi malihi wa ya'rifu al-huquq allati alayhi fayuaddiha. Pertama, hadis ini menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada para sahabat tentang kemuliaan dan kehebatan seorang lelaki yang sangat bertakwa di dalam urusan hartanya. Bukan sahaja dia bertakwa kepada Allah, wa ya'riful huquqa, dia tidak pernah lupa kepada semua pihak yang sepatutnya dia berikan hak-hak mereka di dalam harta tersebut. Lelaki ni hebat sebab apa? Bahagian untuk orang miskin, mustada'afin, orang-orang yang perlukan bantuan, ada portion dia dalam harta dia. Dia tak lupa. Bukan sahaja dia mengutamakan orang susah, dia mengutamakan sedekah, dia juga tak cuai dalam urusan nafkah, iaitu berhubung dengan anak bini dia. Yang ni sekejap lagi kita sebut sikit. Ibnul Jauzi dan sebahagian daripada kalangan ulama mengatakan di antara bentuk talbisu iblis. Sebahagian orang sangat pemurah, sangat suka belanja orang, sedekah dekat orang, bagi duit dekat orang, belanja kawan-kawan, jamu rakan-rakan, tapi mai dengan anak bini kedekut, tak tahu nak habaq. Berkira dengan bini, kedekut dengan anak-anak. Bini nak makan tu tak boleh, nak makan ni tak boleh. Tapi kalau keluar dengan kawan-kawan, makan kepala kereta api pun. Oh. Pasal apa? Pasal apa dengan anak bini kedekut, tapi dengan orang dia tak kedekut? Pasal apa? Yang ni saya nak habaq tak setuju, terpulanglah. Kalau tuan-tuan tak setuju, tuan-tuan ceramah pula. Pasal jenis makan puji. Betul tak? Bila saya belanja bini, bagi makan bini bukan nak boleh apa. Tapi kalau belanja tuan-tuan, 3 jemaah duk sebut tu, ustaz, ustaz, apa dia? Dia belanja aku capati hari tu. Merdeka pula duk sebut lagi. Sebab itu tuan-tuan, di antara tanda kejahilan manusia ini apabila dia tak reti aulawiyat. Tahu aulawiyat? Prioritas, orang Hindu kata. Dia tak tahu yang mana patut didahulukan. Nabi kata wabda biman ta'ul.
apabila mari urusan duit ringgit ni, mulakan dengan orang yang kamu tanggung. Lebihan itu baru kamu pergi bagi ke orang lain. Tapi dengan orang lain, bagus. Ini dia panggil talbis iblis. Tak apa, lagi. Kita bukan tak syarah lagi tu. Itu muqaddimah syarah. Baru muqaddimah. Sekejap lagi kita akan bubuh. Cukup-cukup. Kan? Tambah setengah tempat. Banyak sekejap lagi kita bubuh. Sudah sambung. Jangan lari ya. So dia kata apa? Wa kaifa anna Allah yujazi bil ihsan. Ihsana. Demikianlah di dalam hadis ini juga mengajar kepada kita orang yang berbuat baik kepada manusia dan berbuat baik dalam kehidupan dia, Allah akan membalas juga dengan kebaikan. Nampak tak? Oleh kerana bila dia dapat rezeki, dia tak lupa bahagian orang susah, dia tak lupa bahagian orang miskin, dia tak lupa anak isteri dia tak lupa hak-hak orang lain untuk dia tunaikan. Dia berikan kepada mereka walaupun dia yang kerja. Tetapi tuan-tuan, di atas keikhlasan itu, Allah balas lebih besar daripada apa yang dia buat. Hujan mai terus kat dia. Dia tak gaduh pergi duk cari, dia tak gaduh duk doa, dia tak gaduh duk buat apa. Awan tu bergerak, mai berhenti betul-betul tang kebun dia. Sebelah tu pun tak, ujung tu pun tak, depan pun tak, tang tu saja. Ayak tak jejak kebun lain. Tu dia yang kata, Allah kata apa? Siapa yang bagi pada Allah, Allah akan ganti. Nampak? Okey. Dalam hadis ni kata para ulama, di antara perkara besar yang kita boleh ambil pengajaran selain daripada apa yang kita sebut tadi, satu, hebatnya lelaki ini kerana dia bekerja sendiri menanggung keluarga dia. Itu. Satu benda yang kita boleh belajar daripada hadis ni, lelaki ni dipuji oleh Allah, diangkat kedudukan dia oleh Allah kerana dia kerja. Kerana dia kerja. Dan sebab itu tuan-tuan, hadis ini menunjukkan bahawa tanggungan keluarga itu terletak di atas beban suami. Yang ni saya ingat tak payah pergi kursus, tak payah mengaji pandai-pandai, tak payah duk tanya banyak-banyak. Suami ketua di atas keluarga kerana dia wajib menanggung keseluruhan perbelanjaan keluarga. Tak payah sudut hukum macam tu. Sebab itu lelaki ni mulia, cerita dia disebut dalam hadis. Allah angkat kedudukan dia, karamah. Hujan turun di kebun dia, suara daripada langit sebut nama dia, suara di langit sebut nama dia. Kerana apa? Kerana dia hidup tak meminta-minta. Dia hidup di atas tulang pak kerak dia. Dia hidup di atas pekerjaan dia. Ini yang Nabi SAW sebut. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Satu orang main minta dekat Nabi. Nabi tengok dia sihat, Nabi tak bagi. Nabi kata balik pergi ambil apa-apa, bawa mari, aku jual, ambil duit. Tapi nak bagi saja-saja ni, kalau tak mampu ada masalah apa boleh tolong, tapi engkau ni tak layak. Nabi kata satu orang yang pergi masuk ke dalam kebun, tebang kayu api, pokok, tanggung di atas belakang, pergi ke pasar, jual kayu api tu, kemudian dapat duit, beli nasi, bawa balik ke anak bini makan, lebih mulia daripada orang yang meminta-minta. Ini prinsip dalam agama. Dan siapa yang nak kena kerja ni? Yang nak kena kerja ni lelaki. Betul yang bini duk kerja. Yang tu dia panggil understanding. Belah ihsan. Bini kata macam, lelaki tanya macam mana, hang nak kerja tak? Dia kata aku tak mau kerja.
Dah hang galak nak berbini sangat, ambil tanggung lah. Ada setengah tempat laki piduk main dam haji, sembang muhung sampai tengah hari, pecut bini pi kerja. Ni tak patut hidup atas muka bumi ni. Covid tak mau kena bang. Apa tak ada maruah suami yang boleh paksa. Kalau isteri dia nak kerja, isteri dia volunteer, isteri dia nak tolong, isteri dia nak bantu, di atas persefahaman, di atas dia nak kerja, suami pun izin. Suami kata hang tak kerja pun tak apa. Tak apalah dia nak kerja. Okey, hang nak kerja terpulang pada hang. Ataupun dia kata dia nak bantu, ataupun tak apa. Yang tu tak ada masalah, yang tu boleh. Bagus. Allah turun rahmat isteri-isteri yang nak bantu suami dia. Tapi bukanlah tanggungjawab dia. Tak ada. Kita bukan. Dengar ni. Kerak, 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 kerak. Bukan tak nak kerja. Tulang reput. Ada. Di atas suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu 'ala ba'd wa bima anfaqu. Quran kata. Kami angkat lelaki itu sebagai ketua. Kerana apa? Kerana di atas apa yang dia belanja pada suami dia. Dan orang perempuan yang tak kerja, tak payahlah duk dengar cakap-cakap orang yang tak ketahuan hala ni. Apalah hampa ni duk makan duit laki, tak kerja. Yang dia nak makan tu duit laki dia, bukan duit laki hang. Ini pun tak bagus juga. Saya perempuan kerja ni bagus. Saya puji pasal dia nak bantu suami dia, dia nak kerja. Bagus. Di samping dia bantu suami dia, dia mengisi keperluan apa yang patut. Tapi bagi yang tak kerja, ada baiknya. Tak kerja ada bagusnya. Tapi orang perempuan yang tak kerja tak payahlah rasa terhina lah aku harapkan suami. Itulah tugas suami. Tapi yang rasa terhina lagu mana? Kita pergi bini orang lain, tak tahu orang lain duk bagi makan kita. Itu terhina. Ini agama. Pasal itu dalam pembahagian paraid, dalam bahagian pusaka, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Banyak orang perempuan duk tanya, kami ni nak kena bayar apa ustaz? Api ke? Rumah ke? Kereta ke? Tak gaduh bayar apa, duk sengap sudah. Siapa nak kena bayar? Laki yang kena bayar. Dia kata saya duk bayar. Pi KPJ, pi cek. Siapa laki, siapa perempuan. Pasal lah bukan tentu balong. Sajak dia kata laki, Dato' tengok cek perempuan. Ini agama. Tapi bukan saya kata urusan itu urusan lain. Tapi saya nak abangnya asasnya laki-laki suami, kepala keluarga, dia kena cari makan. Tak kiralah buat apa lah. Dia ketum ke apa ke. Ikut. Saya tengok cerita Pablo Escobar, dokumentari. Escobar tu raja dadah dunia kan. Bagus Escobar ni. Bagus. Tahu lah dadah dia ketua dadah dunia Colombia. Dalam dokumentari yang dia buat tu, dia bagus. Real lah, based on real story tu. Dia sangat menjaga nafkah keluarga. Tu kayak dadah kan. Walaupun dia jual dadah, tapi dari sudut tanggungjawab, yang tu dia. Sehingga dia tanam duit untuk bini dia siap-siap lah. Kan? Tuan-tuan pun nak kahwin kadang-kadang. Ustaz pun tak guna, tak perlu bini. Banyak. Nikah dengan Escobar. Saya tak cakap. Okey? Setengah negeri, perempuan pergi kerja. Laki keluar sembang main dam, sembang buruk, isap rokok. Tengah hari balik. Bagi bini balik masak. Uish, kehidupan apa macam ni? Ini satu benda yang kita nak kena ambil. Kedua, lelaki ni hebat kerana apa? Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa dia mengutamakan keluarga dia berbanding dengan orang lain. Maksudnya satu bahagian dia dah tolak siap-siap, ana wa iyali, aku dan keluarga aku. Ramai orang tak nampak nafkah
yang dia beri kepada suami atau isteri atau anak-anak itu di sisi Tuhan pahala yang lebih besar daripada dia sedekah di masjid. Yang tu orang tak nampak. Tuan-tuan bos RM10 di masjid dengan tuan-tuan beli nasi RM10 pergi bagi anak bini makan, pahala mana lebih besar? Pahala anak bini. Tuan-tuan tak bubuh RM10 dalam tabung, pergi bagi kat bini RM10, tuan-tuan boleh pahala. Tapi bubuh duit dalam tabung masjid RM10, tak bagi bini makan, boleh dosa. Orang tak nampak. Masuk tak? Kita azan Ustaz. Sekejap lagi kita sambung syarah hadis ni tentang kelebihan suara dari awan. Allahu Ta'ala. Sikit. Dalam hadis ni bila kita baca syarah-syarah para ulama, kita tengok ulasan-ulasan para imam, mereka menekankan soal kehebatan lelaki ini terletak kepada tanggungjawab nafkah kepada keluarga. Itu yang kita nak bincang sikit. Kita tengok dalam 2-3 hadis. Sebab kadang-kadang kita dalam sudut prioriti ni, keutamaan ni, yang mana satu patut dahulu, portion mana yang kita nak kena sedia, apa tanggungjawab kita, yang mana kita nak sampingkan, yang mana nak fokus ni, keliru. Semangat dia bergolak bergadai, nak infak, nak wakaf, nak dakwah dekat masjid lah, dekat apalah, tahfiz lah apa. Kadang tuan-tuan, sedih kita dengar. Tak tahu duk baca di Facebook kan. Tengok Facebook baca. Pergi pasar raya. Isteri tu mungkin duduk di rumah teringin nak makan lah. Coklat ke apa. Abang dekat lelaki ya, lelaki nak bayar. Kita ingat nak makan lah coklat Cadbury lah sikit kan. RM4 ke, RM4 ke RM5. Makan apa coklat? Apa? Kan elok coklat. Jekoh bini depan orang. Ish. Tak tahu tuan-tuan. Beli bagi ya, bukan dia yang dia duduk di rumah, urus rumah tangga, masak, berkorban separuh nyawa. Hang nak beli coklat tu RM4, dia nak bagi dia makan, kawan teringin. Bila saya ceramah lagu ni, ramai perempuan nak ajak menikah. Seriau juga. Kita baca kitab. Kita baca, bukan kita buat. Tapi yang orang duk berkenan kat Ustaz Akif tu, kita kalau menikah makan coklat hari-hari kita. Dek, saya nak habaq, kadang-kadang isteri dia taklah minta benda besar. Dia teringin makan coklat, dia teringin. Dia pergi pasar raya kan, tak, nak keluar pasar raya pun tunggu laki ajak, dah duduk rumah tak ajak. Habaq, jekoh. Dalam dia duk hingat mahal-mahal RM4 tu, beli kotak rokok RM20 tu. Punya tak guna suami lah ni. Kadang-kadang benda macam tu ni hadis tu ada ni. Hujan mai turun pasal apa? Pasal jamu makan anak bini. Cari kerja nak bagi makan anak bini. Tu punya besar. Takkah boleh faham? Pasal tu tuan-tuan yang main mengaji, yang ada isteri apa semua ni, janganlah duk buat tak elok kat bini. Nabi kata khairukum li ahli wa ana khairun li ahli. Nabi kata orang yang paling baik iman dia, orang yang paling baik perangai dia, orang yang paling baik pada bini dia, dan tak ada orang yang paling baik pada bini depa melainkan aku yang paling baik. Nabi angkat diri dia. Padahal memang betul. Tiba-tiba yang sunnah, mai duk buat tak ketahuan kat bini. Tak. Kayu sugi besar tiang ni pun tak padan. Sunnah besar. Kan? Okey. Sambung balik baca hadis. Wa an Abi Abdullah wa yuqala lahu Abi Abdurrahman Thauban ibni Bujdud
Maula Rasulullah, daripada Abu Abdurrahman atau Abu Abdullah, nama dia Thauban. Dia ni maula, pembantu Nabi. Dia kata, qala Rasulullah, dia kata Nabi sebut, Nabi kata, afdalu dinar yunfiquhu ar-rajul dinarun yunfiquhu ala iyalih wa dinarun yunfiquhu ala dabbati fi sabilillah wa dinarun yunfiqu ala ashabi fi sabilillah. Rawahu Muslim. Sedekah yang paling afdal, dinar yang paling besar ganjaran dia adalah dinar, duit yang diberikan kepada isteri dan anak-anak. Lepas daripada tu Rasulullah yang dia bagi makan haiwan dia untuk pergi perang. Lepas tu Rasulullah yang dia bagi kat kawan-kawan dia yang pergi perang sama. Nombor satu, ayal, anak bini. Nabi sebut. Tak cukup hadis tu, kita baca satu lagi. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu an. Ini hadis untuk ibu tunggal. Ibu tunggal baca hadis ni. Ummu Salamah ni bila laki dia mati, dia mai jumpa Nabi. Dia kata, hali fi bani Abi Salamah ajrun an unfik alaihim walastu bitarikihim hakadha. Rasulullah, Abu Salamah mati dah. Aku nak kena bela anak-anak dia. Dan aku tak akan biar mereka jadi tak elok. Aku akan bela, aku akan cari duit. Cuma aku nak tanya, nak buat semangat sikit lah. Adakah apa yang aku bagi makan pada anak-anak Abu Salamah ni, lepas dia tinggal, dia mati, aku boleh pahala ke? Nabi kata apa? Hadis Bukhari Muslim. Nabi jawab apa tuan-tuan? Nabi kata, na'am, laki ajrun ma anfaqti alaihim ya Ummu Salamah. Setiap apa yang hang suap ke mulut anak-anak Abu Salamah, Allah mencatatnya pahala. Kita kadang-kadang duk baca, kata kita memang nak kena bagi dia makan, anak kita, bini kita. Kita duk anggap kata pemberian dia tu tanggungjawab kita. Tak. Itu juga dikira pahala. Luqmatan, satu suap bini kita makan, pahala untuk kita. Itu dia. Berapa kali dia suap sehari? Lepas ni tu dia. Mai tak culis pintu masjid. Duk luar. Tidak duk masuk dalam, duk luar awal. Tak berhentilah laki saya jamu lepas mai ceramah ustaz. Dia kata, makan. Setiap kali hang makan aku boleh sedekah. Hang jangan berhenti. Kacau. Saya kita sebut sikit. Orang ni Nabi kata apa? Dalam hadis yang lain Nabi kata, idza anfaqa ar-rajul ala ahli nafaqatan. Mana-mana suami yang apabila dia beri nafkah, dia bagi makan kepada isteri dia, dia mengharapkan pahala, maka Allah menjadikan amalan itu sebahagian daripada sedekah dia. Nabi kata, setiap daripada apa yang dia bagi, dia tanggung, dia sediakan rumah, elektrik, walaupun dia makan sama, dia duduk sama, sedekah. Tu dia tuan-tuan, besar. Orang lain berapa kali tuan-tuan belanja saya? Bukanlah saya nak buat contoh saya, tak, berapa kali? Tahun ni 2020 ada tak? Cek kah? Ada? Maksud apa? Bukan nak suruh belanja saya. Maksud saya, kita nak belanja orang berapa kali? Maksudnya berapa sedekah nak boleh kalau kira dengan orang baru sedekah? Betul tak? Tok Imam berapa kali belanja Tok Imam? Makmum? Belanja apa? Pekah Tok Imam lagi dah. Tok Imam, pagi ni minum mana? Tok Imam kata, saya ada kerja sikit. Tok Imam kata, kalau kopi rentah aku. Patut makmum lah sponsor Tok Imam. Dah habis, mereka tak berhenti. Tok Imam kata, apa sebab tak balik? Kami ikut Tok Imam. Tok Imam tak bagi salam, kami tak bagi salam lah. Rentah Tok Imam. Kita nak belanja orang ni. Alah tuan-tuan, berapa kali tuan-tuan panggil orang main makan? Tuan-tuan jamu orang, bagi tadi kita baca hadis jamu orang. Tapi dengan anak isteri berapa kali? Oh, tambah PKP hari tu, jenuh kira tu sedekah saja. Nampak tak? Luasnya rahmat Allah. Sampai benda tu orang lain choice tau.
Saya, tuan-tuan dengan saya ni choice. Tuan-tuan nak bayar pun boleh, tak bayar pun boleh. Tapi tiap-tiap kali saya pi, kalau saya kenal, memang saya kata kat bini, duit simpan. Kalau pi jumpa siapa-siapa, abang kat bini, duit simpan. Kadang angkit balik tu, pasal apa? Tahu dah, mesti ada orang bayar. Pasal tu duit tak pernah bawa. Pipi tak ada orang, kacau. Awak tak buat piramli. Dah kenal kau ni lama ni. Tapi saya nak habaknya, kita dengan manusia, kadang-kadang ada juga yang mai sembang, ustaz makan lah, okey lah. Abang bini pergi tanya, dia tak bayar ni. Tak berdosa pun. Tak payah duk malu pun. Pasal kita bukan wajib. Tak ada hukum wajib ke atas kamu menjamu tuan guru kamu. Tak. Wajib ke atas kamu. Tak. Itu pilihan. Kita nak bayar boleh, tak bayar boleh. Kalau jumpa hujung bulan, saya bayar ustaz. Kalau jumpa awal bulan, ustaz bayar sendiri. Senang abang lagu tu. Tapi artinya apa? Artinya itu pilihan. Kalau kita buat satu benda yang kita pilih, kita dapat reward. Betul lah, betul lah. Kita buat benda tu, kita dapat reward. Okey lah. Baguslah dia. Pasal apa? Dia sanggup buat. Tapi dengan anak isteri kita, kita memang nak kena bagi makan. Itu tanggungjawab kita. Itu menyuburkan sebahagian daripada hidup kita. Tu pun Tuhan kata, hang bagi, ku kira sedekah. Peliknya dengan bini dia berkira. Pergi dengan bini orang nak jamu sangat. Siapa puasa, puasa. Yang tak puasa, bagus. Tapi kebanyakan saya tengok tak puasa lah. Pasal duduk gelak. Tu, besar rahmat Allah ni. Tu dah bayang. Hari ni cuti. Cuti lagi banyak. Tapi tuan-tuan, dalam kita duk baca. Sampai Nabi kata dalam hadis Bukhari. Seorang itu dianggap berdosa. Hang semayang pilah banyak mana pun. Hang keluar pilah 40 hari pun. Hang baca Quran pilah berapa khatam pun. Puasa tak berhenti sat pun. Nabi kata, kafa bil mar'i isman an yudayya' man yaqut. Atau kama qal. Seseorang itu ditulis di sisi Tuhan berdosa jika dia mensia-siakan anak bini dia. Tuhan tak ambil kira semayang apa semua tu kalau dia tak bela anak bini dia. Besar, tuan-tuan. Kadang-kadang setengah bukanlah semua. Setengah orang kuat agama. Kuat agama ni kuat semayang, kuat mengaji, kuatlah baca Quran, kuat berzikir. Dai hitam. Dai hitam. Bukan hitam dah, memang hitam mayang, hitam mayang. Tangan tu biji tasbih saja. Duk jumpa kita, subhanallah, tak tahulah. Duk kira duk ni saja. Ada satu kes mai kat saya. Laki dia keluar pergi dakwah lah. Bagus lah. Dakwah bagus. Tinggal apa? Dia abang kat kami. Aku tinggalkan hampa seperti mana Abu Bakar habaq kat Nabi. Apa dia? Allah dan Rasul. Ni kami nak tinggal. Dia duk pergi ambil cerita Nabi Ibrahim tinggal hajar. Hang tak percaya kat Tuhan ke? Hang tak mau jadi hajar ke? Hajar tinggal tengah Mekah, aku tinggal hang tengah Kangak, takkan nak ke Bulung? Hajar ada telaga Zam-Zam, Kangak ada telaga apa? Terjun telaga dah. Kita bila baca hadis hang kena yang bini pun tak apalah, laki nak keluar dakwah pilah tak apalah. Tinggalkan saya rumah ni, yang penting dakwah. Dia pi kepala kambing dia makan. Yang kita dengan anak-anak duk ke Bulung. Mana apa? Dia pergi berjuang di jalan Allah. Ni bagi makan anak bini hang ni pun jalan Allah. Takkan makan anak bini jalan syaitan. Pasal itu kadang-kadang kita tak faham tau. Apa dia mengaji pun tak tahu. Seolah-olah membela anak isteri, bagi makan anak isteri ni bukan sebahagian daripada amalan soleh. Bukan sebahagian daripada tuntutan agama. Tak tahu dia nampak orang tu. Ustaz kita lain lah, mereka yadim, mereka mat. Yang semua ni nak jadi yadim apa kan? Saya nak sebut benda tu. Cuma saya nak kena peringat jugalah. Dalam kita duk sebut kata kita kena bagi yang terbaik, bela anak-anak, bagi makan minum, bagi belanja. Tapi kita, Tuhan ajak apa? Tuhan ajak supaya kita bertanggungjawab di atas harta tu. So saya bagus bahagian orang bini dia nak beli apa dia bagi.
Sampai dia tanya, duit tu ada lagi? Tak ada abang. Walhal sebenarnya duit belanja ni taklah termasuk daripada nafkah. Nabi kata, orang tanya dekat Nabi, apa kita nak bagi kat isteri? Bagi dia pakai, ada baju, ada makan, ada tempat tinggal, cukup. Apa yang kau makan, dia makan. Apa yang kau pakai, dia pakai. Maksudnya ada pakaian lah, bukan dia pakai pakaian kita. Syakir duduk pakai kain pelekat. Pakai. Cukup. Duit belanja tak termasuk. Duit belanja ni belah ihsan lah. Kan? Dia bagi makan cukup. Semua. Pasal tu ada orang tanya Nabi nak curi duit laki dia kan. Baca ada hadis tu. Dia kata ni, laki dia kedukut tak bagi makan. Dia nak ambil. Nabi kata ambil takat mana nak makan. Jangan sampai kawan tu tak makan. Faham? Tapi saya nak habang. Kita bila spend untuk anak isteri kita, kita kena juga mengikuti cara agama je. Sebab saat lagi dalam kita nak boleh pahala, pi masuk neraka. Dia dah pasal apa hang masuk neraka? Pasal bela bini. Aku dengar Ustaz Habang itu bela bini masuk syurga. Dia dengar tak habis. Apa maksud kita masuk syurga dengan bela isteri? Kita bawa isteri pada mentaati Allah dengan rezeki kita. Artinya dia kata, bang nak beli baju. Kita kena bagi duit. Pasal baju tu wajib. Tapi baju macam mana hang nak beli? Mai aku nak tengok dulu. Dia pun buat mai. Ni untuk anak kita ke untuk hang? Singkat, ketat. Kita duk ingat dia beli kat anak sulung, perempuan juga. Dah dia kata, Kak Cik, kalau Kak Hang tak boleh lah yang lagu ni, hampir beli yang lain. Aku tak bagi duit. Ni aku tak bagi duit. Faham tak? Saat lagi terkalih baju. Anak pergi pakai baju mak. Mak kata, kakak tu baju mak padan dengan kakak. Pak esok kena katok awal dengan malaikat. So faham tuan-tuan? Beli telefon boleh kat anak isteri, tak nak tengok dia tengok apa. Kita tak mau, kita satgi dengar hadis, hampa nak minta apa, hampa minta, hampa nak pakai apa, hampa pakai, hampa nak makan apa, hampa semua aku nak bagi ni, aku nak masuk syurga. Tengok-tengok pi masuk neraka. Pasal tu dia kena ada balance and check. Di samping kita bagi, kita bertanggungjawab. Itu yang kita kata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dia nak beli, kita bagi duit. Tapi dia beli tu, dia kena beli yang ikut syariat lah. Kalau dia nak beli yang tak ikut syariat, saya ustaz, saya dah bagi duit dah, itu hak dia. Tak boleh. Itu tanggungjawab kita. Pastikan dia pakai menutup aurat, pakai tak dedah aurat. Pasal kita nak bagi duit. Kalau kita bagi dia, kita support dia, dia beli pakaian tak tutup aurat, dia buat benda haram, kita bagi api neraka untuk dia. Pasal itu sayang dalam agama ni bukan sayang membuta tuli. Sayang tak boleh keluar daripada ketaatan kepada Allah. So kita kena balance bab tu. Nampak? Saat ni dia, laki dia pakai jubah haji bos semua. Pi makan, bawa keluar kan, dah ustaz kata bawa bini makan, demam kita. Jadi siapa dia ni? Ini ya bini saya, hajah. Awak saka dengan haji, ustaz juga ajang, apa depa nak makan bagi, apa depa nak pakai bagi. Tu dia bubuh betul lah. Dak lah haji kena tengok juga. Setengah orang dia sayang bini turut. Saya bukanlah nak ni, tapi saya nak sebut kita suami di atas qawam ni qaim, di atas kita berdiri, bukan kita duduk. Itu satu. Okey. Dan yang terakhir berkaitan dengan hadis ni, kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala puji dia pasal apa? Pasal bila dia spend duit dia, dia manage dia punya finance very good. Nampak tak? Dia sedekah, at the same time ada belanja untuk diri dia, dalam masa yang sama ada untuk dia survive dalam life dia.
Kita tak mau manusia yang belanja sedekah habis. Dengar hadis kan, jolok-jolok keluar daripada Maybank kan. Sebelah tu ada orang miskin, jolok ada kutlah 1,000, cekak 1,000 tu, bismillah, dunia semua ni, tuntun motor balik. Awak abang tuntun minyak habis, bukan hari ni gaji. Aku dah beri semua di jalan Allah. Ni yang buyuran sekolah apa, belanja api ayak apa semua, Allah akan ganti, Allah akan ganti. Tunggu Allah ganti. Kelam malam tu. Ini bukan agama. Tuan-tuan mai tabung masjid, ada 100, jangan bubuh 100, bubuh RM10. Simpan 90. Pasal tu Nabi kata apa? Sedekah selepas penuhi keperluan hidup. Saya baca sikit hadis tu. Bukan tuan-tuan bukan boleh ni, kena larang ni. Sebab jenis semangat ni. Sekejap lagi pecah tabung masjid ni. Nabi SAW sebut dalam hadis. Nabi kata apa? Nabi kata daripada Sa'id ibn Musayyib, daripada Abu Hurairah, Nabi kata khair sadaqah ma kana ala zahri ghina. Nabi kata sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan an zahri ghina, selepas semua keperluan hidup dia selesaikan. Itu tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan beli dulu keperluan hidup, apa yang tuan-tuan perlu. Macam laki-laki ni lah, dia settle semua dulu, dia punya fundamental finance dia yang penting, yang pokok, rumah, kereta apa semua, ada lebihan tu lah sedekah. Zakat pun bukan dia ambil first untung tu. Zakat ni yang bersih, net profit, lebihan tu dia ambil. Tuan-tuan jangan duduk sehati lah. So bukan semua, Tuhan bukan nak semua. Sampai kita pula darurat. Sa'ad bin Abi Waqqas nak bagi semua, Nabi larang. Tapi pasal apa Abu Bakar bagi semua, Nabi tak larang? Pasal Abu Bakar berada pada makam yang manusia tak capai. Tapi Umar, baca tak Umar? Umar ni dia dengki dengan Abu Bakar, dengki hak bagus. Tiap-tiap kali bagi sedekah, Abu Bakar menang. Hadis ni kerap dah kita duk baca, tapi muka tu macam baru first dengar. Tak ada, kami fokus. Bagus. Itu hari Umar kata, hari ni aku akan menang. Yang ni yang dengki yang bagus, ribtah dia panggil. Dia bawa half. Nabi tanya, Umar, banyak mana kau ada? Tengok Nabi tanya, pasal apa Nabi tanya? Pasal Nabi tak mau kita mudarat. Buat baik sampai mudarat tak mau. Semayang sampai sakit tak mau. Puasa sampai sakit tak mau. Jangan duk rasa kuat agama ni. Orang duk rasa kuat agama ni buat sampai kita merana. Tak, agama bukan lagu tu. Satu hari Nabi tengok satu orang puasa buat umrah tengah hangat, sampai melepek, sampai nak pengsan. Nabi tanya, pasal apa kawan tu? Dia kata dia puasa Rasulullah. Dia musafir, dia puasa, hangat pula, gagah. Oi, kalau kita Deni bagus kemah. Gagah. Kalau hang mati syahid, bunuh diri. Nabi kata laisal bir as-saum fis safar. Bukan benda baik berpuasa ketika musafir. Sampai nak paksa diri dak. Ada orang bernazar berdiri tengah hangat. Dia nak berdiri tengah hangat tu, Nabi kata hampa pergi panggil dia, suruh dia tempat teduh. Agama tak ajak buat panggil lagu tu. Ada orang nak mayang tak mau lena. Tuan-tuan kalau balik abang nak tidur ke apa? Malam ni aku tak tidur, aku nak mayang. Suruh dia tidur. Pasal apa? Dia darah tinggi. Takut apa? Takut terus pergi. Tak lena. Abu Darda, baca tak kisah Abu Darda dengan Salman? Bini Abu Darda pergi mengadu dekat Salman. Abu Darda tak mau lena, nak semayang, tak mau makan, nak puasa. Sampai bini pun tak bercara, tak ambil kira. Pergi mengadu kat Salman, laki tak berhenti semayang. Yang duk main mengadu kat saya, laki tak semayang. Jauh beza dengan Abu Darda. Yang duk ada ni semua dadar, telur dadar ni. Salman kata tak apa, hang balik, saat ni aku pi. Salman pun pi. Tengok sungguh. Ajak makan tak mau makan. Ajak lena tak mau lena. Salman kata tidur, saat ni aku gerak. Esok nak balik, Salman bagi tahu dekat dia, Abu Darda, setiap kita ini ada wa inna li rabbika 'alaika haqqan.
Tuhan ada hak dia. Macam laki-laki ni ya. Tengok, 1/3 kawan ni, 1/3 kawan ni. Hak masing-masing. Salman kata dekat Abu Darda, wa inna li rabbika alayka haqqa wa inna li zawjika alayka haqqa wa inna li nafsika alayka haqqa fa'ti kulli haqqa haqqa. Atau kama qala, bini hang ada hak untuk hang bagi, anak hang ada hak, Tuhan pun ada hak, diri hang sendiri pun ada hak. Pasal tu bagus main mengaji, pergi bersukan. Bersukan tu untuk, saya tengok ramai juga orang duk bersukan. Bersukan tu untuk diri kita, makan makanan sedap untuk diri kita. Lepas tu untuk Tuhan. Dia hidup ni balancing. Nabi kata innaha sa'ah, ada time. Mana laki hang? Masjid. Pergi petang. Mana laki hang? Masjid. Mana laki hang? Masjid. Tok siap ke? Dah. Tapi dia mesti dah kena Abu Darda. Abu Darda tak puas hati, pergi tanya Nabi, betul ke Salman kata? Nabi kata, apa yang Salman kata itu benar. Kita tengok Nabi, orang tanya isteri dia, ada masa dia bergurau senda dengan isteri dia, ada masa dia semayang. Nabi Aisyah kata kalau tengok Nabi puasa macam tak pernah makan, tapi kalau tengok Nabi makan macam tak pernah puasa. Apa dia maksud dia? Balancing, seimbang. Tapi kalau tanya bini kita, duk puasa ustaz, apa dengar dia boleh hak wajib pun jenuh pegang. Kita jauh dengan sahabat lah, jauh dengan Nabi, tapi kita usaha doa. Tapi nak habaq fokusnya apa? Kita letak bahagian itu pada tempat dia, kan? Okey, so dalam pengurusan keuangan ni agama ajak apa? Ni kita nak tutup mah. Tuan-tuan kena tengok surah Al-Isra ayat 29. Al-Isra. Pasal kadang-kadang ada orang ni cermat pelik. Ada orang ni dia boros sangat, Quran tak mau. Tengok Quran kata apa? Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik. Quran kata jangan jadi sampai yadaka maghlulatan ni. Tangan duduk terbelenggu di unuk, leher. Maksud apa? Kedekut. Quran kata jangan sampai kedekut sampai bunyi. Maknanya genggam lah, tak bagi. Dia kedekut dengan cermat leng, kedekut dengan berjimat, berhemah leng, nah. Tahu berhemah leng? Kedekut dengan berhemah leng, beza. Kedekutlah. Berjimat leng. Maksudnya dalam masa dia ada duit, walaupun dia tak banyak, tapi dia akan sedekah sikit. Yang tu dia panggil berhemah. Dia ada RM10, dia sedekah RM1. Dia ada RM100, dia sedekah RM1. Tak lah, dia sedekah 10. Faham tak? Artinya ni. Itu kita mau. Kita tak mau juga orang yang ada RM100 bagi RM100, tak mau. Macam Omar tadi, dia tahu. Omar mat, Nabi tanya ada berapa Omar? Ada setengah. Mai Abu Bakar jalan kot belakang. Ada apa Abu Bakar? Allah dengan Rasul saja. Tak ada apa. Tapi Omar dia tak balik pergi ambil lagi tau setengah. Dia tak tunggu sat Rasulullah. Saya nak pergi ambil semua. Tak. Pasal apa dia tak tambah? Pasal dia tahu itulah kadar iman dia. Dia ikhlas dan dia redha takat tu saja. Lebih pada tu dia tak boleh, dia tak mampu. Dia tak sama dengan Abu Bakar. Demikian iman kita. Semakin besar tuan-tuan boleh bagi, semakin besar iman tuan-tuan. Iman diukur pada nilai sedekah. Dia kata saya takat RM1 ya ustaz. Ada banyak mana? Adalah 300-400 ribu. Boleh ustaz? Boleh ha. Kalau tak ada RM1 tak cukup sejuta. Betul tak? Itu pun demam 3 kali nak mai bagi. Tahu. Quran kata wala taj'al yadak. Macam selalu saya kata kat tuan-tuan, kita ni duit ni whatever lah, apa cerita pun akhirnya kita akan guna. Kita akan guna. Dia kata ustaz tak, saya tak guna. Akan guna. Saya tak guna, akan guna. Hang mati tu tak dan tanah nak jerap cerah duit tu. Kita gunalah. Sebab itu tuan-tuan, Nabi kata celaka hamba duit. Apa maksud hamba duit? Apa beza hamba duit dengan duit hamba? Apa beza hamba duit dengan duit kita jadi hamba? Senang ya. Hamba duit maksudnya dia pi jadi hamba pada duit itu. Duit ada tapi tak guna, duk kira simpan. Macam setengah masjid pun dia simpan, dia panggil sedekah buku. Sedekah buku, simpan.
Siapa hamba? Dia hamba. Duit tu tuan. Lah ni kita nak buat duit tu hamba. Kita nak guna, kita guna. Faham tak? Yang ni yang Quran kata jama'a ma law wa'adadah ni. Dia suka tengok baki. Bila dia tengok baki, dia tak seronok kalau korang. Yang ni yang Quran kata jama'a, dia himpun, lepas dia himpun, dia kira. Lepas dia kira, dia himpun. Lepas dia himpun, dia kira. Dia guna tak? Tak. Tuan-tuan, beli kereta, duk basuh tudung, basuh tudung, basuh tudung, kiwi tayar. Lepas tu tengok mileage kilometer tu. Servis telefon berapa? Macam hari pertama pergi ambil. Hang beli buat apa? Beli nak basuh. Siapa hamba siapa? Beli gunalah. Ini tudung selimut siap tak buh ubat nyamuk ya. 2-3 hari sekali buka. Lah kali naik hok buruk juga. Sayang, ini dia panggil hamba kata. Maaf lah cakap tuan-tuan, Jadim punya program ni dakwah kan. Marah-marah Jadim panggil saya. Kan? Okey, kita tak mau kedekut. Tapi at the same time, wala tabsutha kulla bast. Tuhan juga tak mau kita terlalu buka tangan, terlalu pemurah, boros, tak mau. Bagi sangat tak mau, hambak sangat tak mau, kedekut sangat. Pasal itu Arab ekonomi dia sebut iqtisad. Iqtisad daripada word apa? Iqtisad ni muqtasid, balance. Ekonomi ni dia balance. Simpan sangat. Pasal itu ekonomi akan runtuh kalau semua orang simpan duit. Ekonomi tak sihat kalau orang semua simpan. Tak bagus. Dia kena belanja. Agama ajak lama dah. Quran ajak lama dah. Simpan sampai tak keluar, tak tirih pun tak mau. Belanja sampai tak ingat mana. Tuan-tuan ingat, kita waktu tengah duk senang, jangan duk belanja sangat hore. Jangan duk hore sangat. Kita tak tahu nak jatuh bila. Ini waktu tengah duk masuk, tu dia belanja. Tak apa ni. Hak ni tak habis, nu nak masuk lagi. Tak apalah cik. Oi, sehari dua ni. Quran abang nampak tak? Quran tak payah pergi kursus keuangan, tak payah belajar seminar keuangan, bohong dia. Yang duk buat seminar pun tak jual apa, jual yak liuk. Baca Quran. Quran kata sifat formula keuangan satu ya, tidak terlalu tamak dan tidak terlalu boros. Maksud kita bagi untuk dia, untuk kita ada. Okey, nampak? Tuan-tuan, saya bagi last lah. Kita dengan anak-anak kita. Kita kadang-kadang takut. Anak ramai, rezeki tak ada. Setiap daripada tuan-tuan ni ada rezeki. Allah kata dalam Al-Quran, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ. Jangan bunuh anak-anak kerana takut miskin. Kita kadang-kadang bila tengok anak ramai, dah nak boleh belah ni. Ada nak boleh belah ni. Ada nak lepas. Tuan-tuan, bila lahir mai anak, jangan duk serabut perut. Kita bila beranak anak, kita kena cukur rambut kan. Bila cukur rambut, kita pergi timbang dengan mah. Satu orang, dia kata kat saya, orang saya hormat dia, saya respect dia. Dia baik dengan saya lah, bagus. Saya sayang kat dia. Dia kata kat saya pun, wush, tersandak. Saya pergi cukur rambut anak lelaki saya tu, lebat, rambut lebat. Oh, kita dia rambut lebat, kita garuk kepala. Kita kata jam. Rambut lebat ni, berat ni. Dia kata kat saya, bagus ustaz. Dia beranak-beranak, dia dah ajak kita sedekah banyak. Tengok orang beriman, dia baca kot tu. Kita duk baca, budak ni balak betul ya. Piduk rambut banyak pula. Rentas aku 3-400 tak guna betul. Kalau hang keluar botak pun bagus. Kan? Shape dia tu. Kita mau pergi baca kot tu. Dia ni orang beriman itu, saya kata, ustaz belum tentu saleh. Dia cakap tu cakap yang saya pun tak jumpa dalam kitab. Dia kata, bagus ustaz, dia rambut berlebat ustaz. Bila ustaz timbang, ustaz sedekah banyak. Dia didik kita sedekah hari pertama dia lahir. Allahu Akbar. Lepas itu bila anak lahir, kita jangan nampak kata, yang ada 10 kilo ni, kurang lah. Mulut kau duk bertambah. Quran kata apa? Anak bila dia lahir, dia ada
Dia ada dia punya sendiri. Dia bukan ambil hak kita. Yang tu mau faham. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami bagi mereka makan, kami bagi hang makan. Hang jangan duk sehati, bahagian hang pun ada. Kalau kita ada 3,000 punya gaji, bila beranak kita akan tolak anak kita. Tak, dia tak ambil dalam 3,000 tu. Tuhan buat lahirnya anak bersama dengan dia rezeki. Bukan rezeki kita, rezeki dia. Macam kita beranak dulu, rezeki kita. Setiap orang ada rezeki. Rezeki hang macam mana? Kuih korang. Awak hang tengok tu berkaitar mata. Dia duduk tak puas hati anak dia ramai. Dulu boleh makan banyak, lah dah ada depa boleh makan kurang. Dah, bukan itu. Kalau kita tengok lagu tu kita akan takut ada anak. Kita akan rasa menyusahkan, makan, membebankan. Dah, dia ada rezeki dia. Kalau dia tak beranak, duit tu pun tak mai kat hang. Itu yang orang Melayu kata rezeki anak. Saya tak tahu lah ustaz weh, lepas dapat anak ni kerja tak berhenti. Tu rezeki dia lah tu. Dah faham tuan-tuan? Yang kita duk faham rezeki dia, duit raya dia. Tu pun balas kat atas. So tuan-tuan, hebat tak laki-laki ni? Kita tak terbayang. Dia bukan semayang malam 30 rakaat. Dia bukan pakai topi lambang capal. Dia bukan pi yang jenis pusing zikir sampai londeh kain-kain dah. Dia apa amalan dia? Puasa Isnin Khamis 3 hari sebulan, umrah tiap-tiap tahun, haji selang setahun. Apa dia buat? Bagi makan anak bini dan sikit dia sedekah. Dia tak lupa. Langit turun hujan khas untuk dia. Tuhan perintah direct untuk malaikat, suruh langit pi dekat dia saja. Besar layanan Tuhan, first class Tuhan layan dia. Sayang Tuhan kat dia. Kerana dia buat, dia percaya di atas janji Tuhan. Tapi tuan-tuan janganlah pula satgi duk bagi, duk bang dengar. Dengar tak? Dia tanya bini dia, hang dengar tak? Dengar apa bang? Kok ada suara apa, sebut turun duit ke apa, hang dengar tak? Bukan lagu tu. Dia main calling lah, tak gaduh suara di langit pun. Tapi kalau dengar balik satgi dengar suara, yang tu malakul maut. Nak dengar sangat suara malaikat. Assalamualaikum, Tuhan panggil balik, jom. Dia cara banyak rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraj min haitsu la yahtasib. Jalan yang kita tak sangka. Taqwa. Mudah-mudahan Allah rahmat. Terima kasih tuan-tuan semua. Terlebih terkurang saya minta maaf. Sempena dengan program Yadim Peduli ni sesuailah dengan ceramah kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.